Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini sekali lagi kamu bersama dengan saya untuk belajar Bahasa Melayu tahun 5 dengan tema yang ketujuh, kelestarian alam. Apa yang kamu akan belajar pada hari ini ya? Ya, iaitu dengan tajuk Badak Sumbu Sumatera halaman 149. Mari sama-sama kita kenali dan ketahui tentang Badak Sumbu Sumatera. Baiklah, sebelum itu, standard pembelajaran yang kamu akan belajar pada hari ini ialah 5.3.3, iaitu memahami dan membina ayat aktif mengikut konteks. Objektif yang kamu akan dapat pada akhir pembelajaran hari ini ialah kamu mampu membina sekurang-kurangnya 5 ayat aktif mengikut konteks. Kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini ialah sekurang-kurangnya kamu berupaya mengenal pasti maklumat penting daripada gambar, iaitu tentang ayat aktif daripada gambar. Dan yang kedua, kamu mampu membina ayat aktif berdasarkan frasa dan gambar. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang pertama pada hari ini, kamu perlu merujuk buku teks halaman 149, baca tentang Badak Sumbu Sumatera terakhir. Iaitu, Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah Badak Sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Apa yang kamu perlu lakukan untuk aktiviti yang pertama ini ialah apabila kamu membaca petikan tersebut, kamu perlu mengenal pasti ayat aktif yang terdapat dalam petikan tersebut. Baiklah murid-murid, sebelum itu masih ingat tak lagi bagaimana kita hendak mengetahui tentang ayat aktif? Ya, untuk kita mengetahui dan mengenali tentang ayat aktif, kita perlu tahu tentang subjek. Subjek perlu ada di dalam ayat tersebut. Contoh subjek, seperti ada nampak gambar, itu ialah orang kan. Orang kita boleh namakan, boleh letak nama, contohnya Ali. Ali ialah subjek. Contoh yang kedua, contohnya binatang. Binatang juga subjek. Binatang tersebut ialah badak. Yang ketiga, bola. Bola juga ialah subjek. Dalam ayat aktif perlu ada subjek dan perlu ada predikat. Predikat ya. Predikat ialah keterangan tentang subjek. Bagaimana keterangan tentang subjek tersebut? Contohnya, Ali. Keterangannya, apa yang dia sedang lakukan itu menyiram pokok bunga. Jadi Ali sedang menyiram pokok bunga. Contoh yang kedua itu tentang badak. Apa yang badak itu sedang buat? Badak sedang makan rumput di tepi sungai. Dan yang ketiga tentang bola itu milik adik Afifi. Kamu boleh beri keterangan, contohnya bola yang berwarna oranye itu ialah milik adik Afifi. Baiklah murid-murid, setelah kamu memahami maksud dan cara untuk mengenal pasti ayat aktif, mari sama-sama kita lihat petikan teks perenggan demi perenggan dalam muka surat 149 dan cari ayat aktif daripada petikan teks tersebut. Contohnya, Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ayat tersebut telah pun diwarnakan dengan warna biru, bermakna dalam ayat tersebut ialah ayat aktif. Telah pun diwarnakan. Afifi ialah subjek. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat ialah predikat, iaitu keterangan tentang apa yang Afifi sedang buat. Ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian Badak Sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Ayat yang kedua ini juga ialah ayat aktif.
iaitu ada subjeknya. Contohnya subjeknya ialah ramai masyarakat. Keterangan tentang subjek iaitu predikatnya telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Ada lagi ayat aktif dalam perenggan ini? Ada ya, badak sumbu Sumatera itu juga ialah subjek. Jadi semua dalam ayat ini ialah ayat aktif. Tetapi saya pilih satu sahaja lagi, iaitu yang paling ringkas dan senang untuk awak salin nanti. Badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Subjeknya badak sumbu Sumatera itu dan predikatnya, keterangan tentang badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Baiklah murid-murid, saya pilih dua sahaja untuk kamu salin. Seterusnya kita lihat perenggan yang kedua. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar Tabing di Lahad Datu, Sabah. Petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pencinta alam di negara ini. Mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut, kata Afifi kepada ayahnya. Baiklah, dalam ayat ini ada banyak sebenarnya, tetapi kita pilih hanya beberapa sahaja ayat aktif. Contohnya, petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Satu dan satu lagi yang saya pilih ialah mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut. Dua pilihan ayat aktif ini kamu boleh salin di dalam buku penulisan kamu. Baiklah murid, seterusnya mari kita lihat perenggan yang terakhir dalam petikan ini, iaitu kesedihan ini amatlah kita rasai. Namun begitu, masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Kini, pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiarkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini, kata Encik Nazri. Baiklah, dalam petikan ini, saya pilih ada 3, masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Yang kedua, kini pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiarkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Lihat ada subjek iaitu pihak Santuari Badak Borneo dan keterangannya berusaha untuk membiarkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Dan yang ketiga, mereka akan bekerjasama, mereka merujuk kepada pihak Santuari itu tadi ya, itu ialah subjek. Dan predikat bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Ada 3 pilihan, tetapi apa yang saya nak awak buat ialah hanya pilih 5 daripada ayat aktif yang terdapat di dalam petikan ini untuk disalin semula di dalam buku penulisan kamu. Itu aktiviti yang pertama. Pilih 5 sahaja. Tidak perlu salin banyak-banyak. 5 sudah cukup untuk membuktikan bahawa kamu faham tentang ayat aktif. Baiklah, aktiviti yang kedua ya murid-murid. Aktiviti yang kedua, daripada gambar yang terdapat dalam buku teks tersebut, kamu perlu membina ayat aktif. Iaitu gambar yang pertama yang ada dalam buku teks kamu itu. Lihat ada gambar Afifi itu tadi kan? Afifi dan ada frasanya iaitu terkejut. Jadi kamu perlu membina ayat tentang gambar dan frasa tersebut. Afifi ialah subjek. Keterangan tentang Afifi iaitu terkejut. Kenapa Afifi terkejut? Kenapa agaknya Afifi terkejut? Afifi terkejut setelah dia membaca, iaitu membaca tentang badak sumbu Sumatera yang telah mati.
mati. Jadi untuk membina ayat lengkap tentang gambar ini, contohnya, Afifi terkejut apabila membaca tentang badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia telah mati. Baik, gambar yang kedua. Lihat dalam teks kamu ada gambar tentang badak sumbu dan frasanya berumur. Ada nama Iman, umur 25 tahun, jenis badak sumbu Sumatera. Jadi apa yang perlu kamu bina ayat dalam ayat ini ialah, contohnya badak sumbu Sumatera, iaitu subjek tentang badak yang kita nampak dalam gambar itu. Keterangan tentang subjek itu ialah dah ada ya, bernama. Bernama apa? Bernama Iman kan? Bernama Iman. Dan ada juga frasa itu iaitu umur 25 tahun. Jadi ayat lengkap yang kita boleh bina tentang gambar dan frasa ini ialah badak sumbu Sumatera itu bernama Iman dan berumur 25 tahun. Baiklah murid-murid. Gambar yang ketiga pula. Okey, apa dia gambarnya? Ya, iaitu tentang badak sumbu yang sedang dirawat. Siapa yang merawat itu? Siapa yang merawat tu? Nampak tu, itu ada dua orang dalam gambar tu, iaitu petugas. Petugas di mana? Di santuari. Okey, apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang merawat. Sudah ada frasa di situ iaitu merawat. Merawat apa? Merawat Iman lah, badak tu yang bernama Iman. Okey, merawat Iman dengan sebaik-baiknya. Okay. Tetapi gagal. Baiklah, ayat lengkap. Ayat lengkap untuk gambar ini. Para petugas berusaha merawat Iman dengan sebaik-baiknya tetapi tetap gagal. Baiklah murid-murid, untuk gambar yang keempat ini, ada frasa memelihara. Untuk ayat aktif dalam gambar ini, kamu boleh letaklah nama Afifi sebab pada awal tadi kan kita guna nama Afifi. Apa yang Afifi sedang buat dalam gambar tersebut? Afifi sedang menanam semula pokok. Sebab apa menanam semula pokok? Sebab kamu lihat dalam gambar tu kawasannya kawasan yang lapang. Itu kawasan yang telah ditebang. Jadi apa yang Afifi buat tu, dia menanam semula pokok. Kenapa dia menanam semula pokok? Kerana Afifi ingin memelihara. Memelihara apa? Afifi ingin memelihara hutan tu supaya hidupan liar tidak terancam. Baiklah, ayat lengkap yang kamu boleh bina tentang gambar ini ialah Afifi menanam semula pokok di kawasan lapang untuk memelihara alam supaya hidupan liar tidak terancam. Mari sama-sama kita lihat. Pokok itu dia membayangkan ataupun dia berharap ada gambar badak tu ya. Badak tu ialah sejenis hidupan liar. Jadi apa yang Afifi buat tu? Afifi semasa dia menanam pokok, dia berharap apa? Apa yang dia harapkan ialah supaya badak sumbu Sumatera, badak sumbu kan semula apabila pokok-pokok tu sudah besar nanti kerana adanya habitat yang baru seperti sedia kala. Baiklah, ayat aktif tentang gambar ini yang lengkap kita boleh bina. Contohnya, Afifi berharap badak sumbu Sumatera dapat dibiarkan kembali di habitat yang sesuai. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.